Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Basri, Jawatan Kuasa Surau, pegawai-pegawai kanan, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini dapat sama-sama kita berhimpun di surau kita ini. Saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang hadir awal ke surau kita, kerana ini salah satu daripada suruhan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jumaah supaya meninggalkan semua urusan dunia, sama ada perniagaan maupun urusan pentadbiran, dan mendahulukan urusan Allah Subhanahu wa taala sekali seminggu yang dinamakan sebagai hari Jumaat. Kepada tuan-tuan yang nak baca Quran dipersilakan, kepada yang nak berzikir dipersilakan, bagi yang tidak ada apa-apa boleh mendengar tazkirah yang ringkas ini sebelum masuknya waktu salat fardu Jumaat pada hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya telah diamanahkan untuk memberi tazkirah pada tengah hari ini berkaitan dengan pecutan terakhir 10 malam terakhir Ramadan. Tentu sekali dalam hidup kita ini ada beberapa ketika, waktu dan masa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ianya istimewa. Dalam hidup kita pun ada hari istimewa bagi diri kita. Sebagai contoh, hari ulang tahun kelahiran ataupun hari ulang tahun perkahwinan yang kita sambut dan kita nanti-nantikan saat dan tarikh tersebut. Begitulah dalam agama, ada waktu, masa, tempat yang Allah Ta'ala jadikan istimewa berbanding hari yang lain. Dalam 7 hari yang Allah Ta'ala sediakan, Allah muliakan satu hari namanya hari Jumaat. Dalam banyak-banyak bulan, ada satu bulan yang Allah Ta'ala jadikan istimewa namanya bulan Ramadan. Dalam banyak-banyak malam, ada satu malam yang Allah Ta'ala jadikan istimewa. Malam apa? Malam nasib baik betul, malam Lailatul Qadar. Saya pergi ceramah tempat lain, dia sebut malam Jumaat. Betul lah juga kan. Dalam banyak-banyak masjid, ada 3 masjid yang istimewa, iaitulah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Dalam banyak-banyak tanah, ada satu tanah istimewa namanya Tanah Haram, dan begitulah selanjutnya. Baik, apabila kita sebut tentang malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar, 2 perkataan yang digabungkan jadi satu frasa, iaitu Lailah dengan Al-Qadr. Al-Lailah ini ataupun Lail ini maknanya adalah malam, dan Al-Qadr ini maknanya kemuliaan, ketetapan. Dan apabila kita bicara tentang Lailatul Qadar, ia adalah kisah benar, cerita benar, bukan rekaan Nabi, bukan rekaan para ulama, bukan rekaan para ustaz, bukan rekaan siapa-siapa yang tiba-tiba menjangkakan ada satu malam yang Allah akan kurniakan pahala. Tidak, ia pasti dan telah termaktub di dalam Al-Quran. Tentu sekali kita sebagai orang beriman bahawa Al-Quran ini adalah datang daripada Allah, bukan ciptaan Nabi, bukan ciptaan malaikat, bukan ciptaan siapa-siapa. Ia dibuktikan ketika mana wahyu pertama Nabi tidak tahu membaca, dan ia diajar oleh malaikat Jibril satu persatu sampailah ayat yang terakhir diturunkan kepada Nabi. Oleh kerana itu, cerita malam Lailatul Qadar ini adalah cerita benar, terkandung di dalam surah Al-Qadr. Apa maksud surah? Di dalam Old Testament
ataupun di dalam Bible disebut sebagai chapter. Di dalam bahasa Melayu, mata pelajaran kurikulum disebut sebagai bab. Tetapi Quran tak guna chapter, Quran tak guna bab, Quran guna surah. Surah ini bermaksud sur. Sur ni maknanya tembok. Sur al-bina, tembok binaan. Seolah-olah apabila kita masuk satu surah, kita sedang masuk dalam satu tembok yang ada cerita dalam surah itu. Namun tembok itu dia mesti berhubungan dengan ruang yang lain. Contoh surau kita ini dibentengi oleh satu tembok, sebelah surau ada pejabat dan dia saling berhubungan. Begitulah maksud surah. Seolah-olah apabila kita baca satu surah, kita masuk dalam satu tembok penceritaan. Namun ia berkait dengan surah-surah yang lain. Itu dipanggil surah. Baik. Surah Al-Qadr ini menceritakan tentang satu peristiwa sahaja. Iaitulah peristiwa Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Bukankah Ustaz kita baru ni sambut nuzul Al-Quran 17 Ramadan, macam mana pula malam Lailatul Qadar, sedangkan Lailatul Qadar berlaku 10 malam terakhir. Proses penurunan Al-Quran ini berlaku dalam 3 peringkat, iaitu daripada Allah ke Luh Mahfuz secara sekaligus. Daripada Luh Mahfuz ini adalah khazanah Allah yang turun ke Baitul Izzah, langit dunia, juga sekaligus. Yang ini para ulama menyebut malam Lailatul Qadar. Daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah, dan Baitul Izzah kepada Nabi, langit dunia kepada Nabi, iaitulah berlaku pada 17 Ramadan, peristiwa di Gua Hira. Baik. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa dia itu malam Lailatul Qadar? Wah, tengok menarik bagaimana Allah Ta'ala menyusun. Kalau kita yang susun, tentulah kita akan mula apa istimewa Lailatul Qadar. Tetapi Allah Ta'ala mulakan dengan memberitahu Al-Quran turun malam Lailatul Qadar. Dia gabungkan satu mukjizat dengan satu peristiwa. Baru dia tanya, apa dia itu malam Al-Qadar? Wah, ini ketinggian bahasa Al-Quran. Selepas Allah tanya, Allah sendiri yang jawab. Macam kita buat ke anak kita dah. Kakak tahu tak apa bestnya masuk universiti? Contoh, dia pun teruja nak tahu. Apa dia ya? Kena belajar sungguh-sungguh. Nanti baru dapat masuk. Dia tanya, kakak nak tahu tak apa best kerja bank rakyat? Dia pun kata, apa dia buat ayah? Belajar rajin-rajin, nanti kerja di bank rakyat. Menyebabkan dia jadi teruja. Apabila Allah gantungkan soalan, Allah jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malam itu malaikat akan turun mendoakan bagi mereka yang beribadah pada malam itu. Satu, orang ibadah 1000 bulan. Yang kedua, malaikat akan turun mendoa dan merahmati orang beribadat. Dan yang ketiga, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu malam yang penuh kesejahteraan sehinggalah terbit fajar. Baik. Malam Lailatul Qadar ini, apa maksudnya? Apa asbabun nuzul ataupun cerita di sebalik malam ini? Ada beberapa pandangan. Pertama, para ulama membawa satu hadis mursal, iaitu satu hari malaikat Jibril datang cerita kepada Nabi tentang seorang lelaki yang beribadah 1000 bulan. Yang lelaki ini adalah namanya Sam'un Ar-Razi. Ada yang juga sebut sebagai Samsun Ar-Razi.
Kalau di dalam di dalam cerita barat mereka namakan sebagai Samson and Delilah. Kalau bagi mereka yang biasa tengoklah, dia ambil Samson Delilah ini diambil daripada cerita seorang nabi yang namanya adalah Sam'un ataupun Samsun, gitulah. Sam'un Ar-Razi, kita guna perkataan itu. Sam'un Ar-Razi ini diberi satu kelebihan, rambut dia menyebabkan dia boleh menewaskan musuhnya dengan begitu mudah sekali. Dia seorang pahlawan yang hebat. Jadi orang Palestin pada waktu itu, musuh-musuh Islam telah berpakat dengan isterinya, sama ada dia mengupah ke ataupun bagaimana keadaan paksa rela dan sebagainya lah, sehingga kan isterinya telah mengikat dirinya dan nak melemahkannya. Dan apabila dipotong rambutnya, hilanglah kekuatan dirinya, menyebabkan musuh dapat menangkapnya dan juga menzalimi dirinya. Diceritakan sehingga dikerat tangan dan sebagainya, dikerat tangan, dicungkil mata, sehingga kan dia sudah tidak berdaya dan berlemah sekali. Apabila dalam keadaan itu, Sam'un berdoa kepada Allah supaya dipulihkan kembali kesihatannya, dan dia berjanji untuk dia beribadah selama 1000 bulan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah makbulkan doanya, memberi kesihatan kepada dirinya, dan dia mengabdikan diri beribadah dan berjihad selama 1000 bulan. Apabila Nabi dengar cerita ini daripada Jibril, Nabi telah sampaikan kepada sahabat. Cerita ini terkandung di dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi sahabat begitu teruja, wah, ini sangat hebat, boleh beribadah 1000 bulan. Maka timbullah rasa cemburu, adakah kami ni tak ada apa-apa? Maka turunlah ayat Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, hingga akhir ayat, menyatakan bahawa orang yang bertemu dengan malam Al-Qadar, maka dia akan dapat beribadah seumpama lebih daripada 1000 bulan. Satu. Pandangan yang kedua menyebut malam Al-Qadar ini adalah malam ketetapan. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan apa yang berlaku pada tahun hadapan, iaitu menetapkan tentang rezeki, tentang musibah, tentang kematian dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam tersebut. Dan pandangan yang ketiga menyebut bahawa malam Al-Qadar ini dikenali sebagai malam yang sempit. Sempit kenapa? Kerana malaikat berduyun-duyun turun ke atas bumi ini, sehingga ruang bumi ini menjadi sempit. Kerana tuan-tuan, tentulah tuan-tuan mengetahui, para malaikat ni dia underestimate dengan manusia. Ketika mana Allah Ta'ala nak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini, ya, Allah Ta'ala nak menjadikan manusia dalam surah Al-Baqarah sebagai khalifah atas muka bumi ini, para malaikatlah antara yang pertama protes, memberitahu bahawa mereka ini akan menumpahkan darah dan merosakkan bumi ini, percakaran bergaduh sehingga membawa kepada kematian. Maka apabila mereka lihat manusia-manusia ini beribadah kepada Allah, maka mereka turun dengan arahan Allah berduyun-duyun merahmati manusia-manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara 3 pandangan yang menyatakan maksud tentang malam Al-Qadar. Namun tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadar ini perlu dicari, bukan dinanti. Ia bukan bermaksud kita tunggu, nampak gaya malam ni gelap ni, balik daripada buka puasa hujannya, tengok pula dalam air tak bergerak ni, dia tunggu. Bukan seumpama itu. Ia perlu dicari. Dengan apa? Dengan ibadah doa. Itu panduan para ulama. Ia perlu dicari dengan kaedah kita berniat, kita berdoa, dan kita bersungguh-sungguh mencari malam itu. Kesungguhan ini perlu dibuktikan dengan kita sama ada membaca Al-Quran, berzikir, beriktikaf, berqiyamul lail, dan ini telah disebut di dalam banyak hadis. Kebanyakannya direkodkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang menceritakan bagaimana Nabi ini apabila sampai 10 malam terakhir,
dia akan mengikat kainnya, ataupun secara kinayah ataupun secara simboliknya adalah tidak bersama dengan isteri, tetapi menumpukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudiannya apa lagi? Mencari malam Al-Qadar ini dengan Nabi bersungguh-sungguh beribadah, berzikir, berdoa, sehingga kan Nabi mengajar kepada isterinya satu doa yang Nabi pesan supaya jangan tinggal doa ini 10 malam terakhir. Apabila Nabi pesan kepada isteri, maknanya Nabi berpesan kepada kita semuanya supaya kita tidak tinggal doa yang Nabi ajar. Doa yang mudah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tak boleh ingat dalam bahasa Arab, boleh baca dalam bahasa Melayu. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengampun, yang suka mengampun, ampunkanlah dosa-dosaku. Malam itu adalah malam pengampunan dosa. Tuan-tuan, sedari baligh sampai usia kita sekarang, kita telah melakukan banyak kesilapan dan dosa, sama ada secara sembunyi atau terang-terangan, adakah secara sengaja ataupun tidak. Semua tidak terlepas dalam dosa masing-masing. Tuan-tuan, termasuk saya sendiri, yang dosa itu kita sahaja yang tahu, orang lain tak perlu tahu. Islamlah agama yang menutup aib hambanya. Islamlah satu-satu agama yang menutup kesalahan hamba-hambanya. Kita perlu bentangkan tikar sejadah dan hanya berdoa kepada Allah. Allah mendengar permintaan itu dan Allah memakbul dan mengampunkan dosa-dosa kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan, para hadirin sekalian, perlulah kita mengambil kesempatan daripada Ramadan ini supaya kita menjadi orang yang memburu Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh, dengan secara bersungguh-sungguh, kerana itu sahajalah yang akan memanjangkan hayat usia kita. Ada orang kata hamka, orangnya sudah lama mati tapi amalannya masih hidup. Dan ada orang yang masih hidup tetapi amalannya sudah lama mati. Kita harus berfikir bagaimana untuk memanjangkan hayat usia kita. Saya baru ni terbaca dalam satu posting di Facebook, mereka mengingati tentang ulang tahun kelahiran P. Ramlee. Umurnya mungkin 50-an kehidupannya, tetapi sejak dia meninggal sampai sekarang, meninggal itu lebih lama hayatnya berbanding hidupnya. Oleh kerana itu, kita kena harus fikir bagaimana kita nak memanjangkan hayat kita. Dua kaedah. Pertama, memperbanyakkan infak. Yang kedua, memburu Lailatul Qadar. Dua modal inilah yang akan memanjangkan usia kita, walaupun kita sudah meninggal, tetapi hayat ibadah kita masih hidup. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati Allah, kita semua mendapat manfaat daripada perkongsian yang ringkas ini. Sebelum saya berakhir, saya ingin berkongsi satu maklumat. Walaupun kita masih di dalam bulan Ramadan dan kehadapan kita ini Syawal, namun ibadah seterusnya yang gilang gemilang kepada umat Islam, iaitulah ibadah korban. Saya difahamkan surau Al-Barakah, bank rakyat kita ini juga menyediakan perkhidmatan ibadah korban. Tuan-tuan boleh merancang untuk beribadah korban, kerana ini juga adalah ibadah yang besar di dalam Islam, iaitulah kita beribadah korban, menyembelih haiwan ternakan dengan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya fikir sekadar itu sahaja tazkirah ringkas yang diberikan kepada saya sebelum masuknya waktu salat fardu Jumaat pada tengah petang yang berbahagia ini. Jadi eloklah sama-sama kita akhiri tazkirah kita ringkas ini dengan membaca sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, redhakanlah syurga bagi kami dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami
yang telah menjaga kami semenjak kecil lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengampun, yang suka mengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.